Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan 4 ingin membentangkan tentang topik kami iaitu pertumbuhan dan perkembangan. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya yang terdiri daripada saya sendiri, Amirah Azizah binti Badrisyah, Fatin Nazika binti Hamizan, Muhammad Aiman bin Azim dan Muhammad Hanif bin Mustafa. Pengenalan. Pertumbuhan bermaksud perubahan yang bersifat kuantitatif, iaitu perubahan yang boleh dinilai dan diukur dari satu peringkat ke satu peringkat yang lain. Pertumbuhan ini melibatkan perubahan dari segi saiz dan struktur, aspek fizikal serta mental. Perkembangan pula bermaksud perubahan yang bersifat kualitatif, iaitu ia bersifat berterusan bermula dari sejarah persenyawaan hingga ke akhir hayat. Sifat perubahan ini tidak dapat diukur tetapi jelas berlaku jika dibandingkan dengan peringkat lebih awal. Konsep pertumbuhan. Menurut Carl A. Garrison, pertumbuhan merupakan perkembangan individu dalam bentuk saiz badan, iaitu perubahan dari segi otot, tulang, kulit, rambut dan juga kelenjar. Yang kedua, menurut D.S. Wright dan N. Taylor pula, pertumbuhan merupakan pertumbuhan dalam pelbagai sifat luaran seseorang, iaitu sifat jasmani, di mana merupakan saiz, tinggi, berat badan dan lain-lain. Athan Long berpendapat bahawa pertumbuhan merupakan perubahan yang dapat diukur dari satu peringkat ke satu peringkat yang lain dari semasa ke semasa. Konsep perkembangan. Menurut Carl E. Garrison, perkembangan terhasil daripada tindakan yang saling berkait antara perkembangan jasmani dan pembelajaran. Semua perkembangan adalah mengikut turutan semula jadi. Menurut D.S. Wright dan N. Taylor pula, perkembangan ialah perubahan yang berlaku dalam warisan hayat seseorang. Menurut Crow and Crow pula, perkembangan merupakan perubahan secara kualitatif serta cenderung ke arah yang lebih baik dari segi pemikiran, rohani, moral dan sosial seseorang. Menurut Charles Darwin, jika sistem saraf sesuatu organisma itu kompleks, maka masa yang diperlukan untuk matang adalah lama. Ciri-ciri pertumbuhan. Suatu keutuhan dan fenomena pertumbuhan serta perubahan itu berlaku secara berterusan. Suatu proses yang lengkap dan sempurna. Perubahan dapat diukur dan dilihat dengan jelas. Pertumbuhan mengikut corak tertentu atau mempunyai arah tertentu berdasarkan proses kematangan yang dialami. Selain itu juga pertumbuhan seseorang mengikut proses kematangannya sendiri. Perubahan dalam pertumbuhan dapat dilihat dengan nyata seperti tinggi, berat, kadar bentuk badan dan pertumbuhan organ dalaman. Struktur mendahului fungsi seperti struktur kumpulan otot akan menjadi lengkap sebelum digunakan. Peringkat pertumbuhan adalah sama bagi semua individu tetapi kadarnya berlainan. Baiklah, seterusnya kita akan teruskan dengan ciri-ciri perkembangan. Perkembangan berlaku secara berperingkat iaitu daripada bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa dan akhir sekali ialah pada peringkat tua. Setiap individu mengikut perkembangan yang sama tetapi dalam kadar yang berlainan. Perubahan bersifat kualitatif, tidak diukur secara tetap tetapi dapat dilihat dari perubahan sifat. Proses perkembangan berterusan dari permulaan hingga akhir hayat, melebihi peringkat kematangannya. Perkembangan timbul dari tindakan yang saling berkaitan antara pertumbuhan jasmani dan pembelajaran. Perkembangan persekitaran dipengaruhi oleh baka dan persekitaran. Dan akhir sekali, perkembangan berlaku melalui perubahan dari segi bahasa, suara, tingkah laku, cara berfikir, komunikasi dan sebagainya. Faktor yang mempengaruhi kadar pertumbuhan. Pertama, baka. Baka adalah potensi yang diwarisi seperti jenis darah, warna mata, warna rambut, struktur badan dan penyakit. Kedua ialah kesihatan ibu ketika hamil. Ibu yang hamil perlu menjaga kesihatan serta mengambil pemakanan yang seimbang untuk menjamin pertumbuhan fetus. Ketiga ialah trauma ketika lahir. Kesulitan ketika bersalin yang mengakibatkan kecederaan dan kecacatan fizikal boleh menjejaskan pertumbuhan bayi serta mengakibatkan gangguan mental dan emosi.
Keempat, taraf hidup keluarga. Pertumbuhan kanak-kanak bergantung kepada taraf sosioekonomi keluarga. Kemudian perubatan dan kesihatan. Terakhir, kelima, iklim. Kanak-kanak yang hidup di dalam iklim sejuk akan lebih cenderung untuk mempunyai bentuk saiz badan yang lebih besar. Prinsip pertumbuhan dan perkembangan. Prinsip utama pertumbuhan dan perkembangan ialah ianya mengikut arah tertentu, seperti arah kepala ke kaki iaitu cephalocandal, di mana struktur dan fungsi berlaku di bahagian kepala terlebih dahulu, diikuti dengan bahagian badan belakang dan diakhiri di bahagian kaki. Yang kedua, dari arah tengah ke tepi iaitu promisodistal, di mana perkembangan berlaku di bahagian tengah badan menghala ke hujung anggota. Bayi dapat menggunakan lengan sebelum mereka dapat menggunakan jari dan tangan. Yang ketiga, struktur berkembang terlebih dahulu sebelum fungsi, iaitu otot perlulah kuat dan lengkap sebelum sesuatu bahagian badan dapat digunakan. Yang keempat, pembezaan, di mana perkembangan bermula secara umum dan diikuti secara khusus. Yang kelima, konkret kepada abstrak, yang bermaksud kanak-kanak mempunyai keupayaan mental untuk memikirkan objek yang boleh dilihat sebelum mereka dapat memikirkan sesuatu yang tidak dapat boleh dilihat. Yang keenam, egosentrik kepada orang lain, iaitu kanak-kanak hanya mementingkan hal-hal tentang dirinya sahaja. Melalui peningkatan umur, barulah mereka dapat menerima pandangan daripada orang lain. Perbezaan aspek pertumbuhan dan perkembangan dari aspek jeris. Pertama, jasmani. Melalui pertumbuhan adalah yang pertama ialah tinggi, saiz, berat badan, pertumbuhan gigi dan saraf. Manakala perkembangan pula kemahiran menggunakan anggota badan. Kedua ialah emosi. Dari segi pertumbuhan iaitu perasaan gembira, sedih, marah, cemburu, sayang, duka dan duka. Dan manakala perkembangan pula ialah memahami perasaan dan menguasai perasaan. Ketiga ialah mental. Dari segi pertumbuhan ialah keupayaan berfikir yang bertambah termasuk perkara yang subjektif. Manakala perkembangan pula kemahiran menggunakan kuasa bahasa, perkataan, angka dan pemikiran yang serta ingatan. Yang keempat, sosial. Dari segi pertumbuhan, pergaulan dan perhubungan dalam keluarga, jiran, rakan-rakan dan masyarakat. Manakala perkembangan pula ialah timbul kesedaran disiplin, timbul perasaan dan penyusanan dan rakan. Yang terakhir ialah umum. Dari segi pertumbuhan ialah boleh dilihat kedua mencapai kemuncak apabila tiba kematangan, perubahan tingkah laku fizikal dan boleh diukur mengikut peringkat atau masa. Manakala mengikut perkembangan pula sukar dilihat berterusan dari lahir sehingga akhir hayat, dan perubahan pemikiran serta tidak boleh diukur dengan perubahannya. Teori-teori perkembangan. Pembentukan teori-teori ini dipengaruhi oleh pandangan yang dipegang oleh pengkaji. Teori utama yang dikemukakan oleh ahli-ahli psikologi iaitu teori perkembangan Arnold Giselle, teori perkembangan Robert Harvey Hurst, teori perkembangan Jean Piaget, teori perkembangan Sigmund Freud dan teori perkembangan Erik Erikson. Teori perkembangan menurut Arnold Giselle. Arnold Giselle berpendapat baka sebagai faktor utama mempengaruhi perkembangan diri seseorang individu. Teori ini juga menekankan kesediaan dan kematangan serta mendapati kanak-kanak secara semula jadi bersedia membaca apabila umur mencapai 6 tahun. Kematangan fizikal merupakan faktor utama dalam menentukan proses pembelajaran. Kebolehan kanak-kanak muncul pada peringkat kematangan yang tertentu. Teori ini juga berpendapat bahawa semua perkembangan yang berlaku mengikut pola dan urutan yang tertentu.
Arnold Gesell juga berpendapat kanak-kanak perlu diberi peluang berkembang pada kadar sendiri dan tidak perlu dipaksa melakukan sesuatu hanya kerana telah mencapai tingkat usia perkembangan tersebut. Teori ini juga berpendapat 5 tahun pertama merupakan tapak perkembangan tingkah laku dan aspek lain yang membawa kepada perkembangan yang seterusnya. Arnold Gesell telah membahagikan perkembangan kanak-kanak kepada 5 peringkat. Peringkat yang pertama iaitu peringkat dari sejak lahir sehingga berusia 1 tahun. Semasa berumur sebulan, bayi boleh menghasilkan tangisan berlainan untuk membezakan tangisan lapar dan juga tangisan yang inginkan belayan ibu. Semasa berusia 4 bulan, bayi melalui peringkat awal perkembangan emosi seperti ketawa apabila gembira. Semasa seusia 6 bulan, perkembangan psikomotor bayi telah meningkat di mana bayi boleh menggenggam objek yang diberikan kepadanya. Ketika berusia 8 bulan, bayi melalui fasa seterusnya dengan duduk dan merangkak dengan sendirinya tanpa bantuan orang lain. Bagi bayi yang berusia 1 tahun pula, telah berdiri tetapi akan berpaut pada sesuatu supaya dapat berdiri dengan stabil. Peringkat yang kedua pula iaitu seusia 1 sehingga 2 tahun. Kanak-kanak mulai belajar berjalan, bercakap dan memahami makna jangan. Di akhir peringkat ini, boleh berjalan dan berlari serta mula bercakap tetapi masih lagi pelat. Seterusnya adalah peringkat ketiga iaitu berusia antara 2 sehingga 3 tahun. Kanak-kanak mula makan bersendirian dan bercakap menggunakan ayat yang mudah untuk difahami orang lain. Seterusnya adalah peringkat yang keempat iaitu berusia antara 3 hingga 4 tahun. Kanak-kanak boleh menunggang basikal roda 3 dan dapat menerima arahan ibu bapa dengan mudah. Peringkat yang terakhir adalah peringkat yang kelima, berusia antara 4 sehingga 6 tahun. Pada peringkat ini, kanak-kanak mula berinteraksi dan berupaya mengemukakan soalan berperingkat-peringkat. Kanak-kanak sudah boleh membezakan di antara yang betul dan yang salah, serta sedia mendengar pendapat dari orang lain. Ciri-ciri pertumbuhan. Suatu keutuhan dan fenomena pertumbuhan serta perubahan itu berlaku secara berterusan. Suatu proses yang lengkap dan sempurna. Perubahan dapat diukur dan dilihat dengan jelas. Pertumbuhan mengikut corak tertentu atau mempunyai arah tertentu berdasarkan proses kematangan yang dialami. Selain itu juga pertumbuhan seseorang mengikut proses kematangannya sendiri. Perubahan dalam pertumbuhan dapat dilihat dengan nyata seperti tinggi, berat, kadar bentuk badan dan pertumbuhan organ dalaman. Struktur mendahului fungsi seperti struktur kumpulan otot akan menjadi lengkap sebelum digunakan. Peringkat pertumbuhan adalah sama bagi semua individu tetapi kadarnya berlainan. Peringkat hidup dan tugas perkembangan. Bayi awal kanak-kanak iaitu sejak lahir sehingga usia 2 tahun. Bayi menjalinkan hubungan kasih sayang dengan ibu bapanya. Fungsi motor beransur-ansur matang, mencapai kecerdasan deria, memahami sifat objek. Seterusnya, pertengahan kanak-kanak iaitu pada usia 2 tahun sehingga 3 tahun. Pergerakan yang pelbagai, berfantasi seorang diri, berkomunikasi dalam bahasa mudah, bercakap seorang dan mula mengawal pergerakan diri. Seterusnya, prasekolah iaitu pada usia 4 tahun sehingga 6 tahun. Belajar peranan mengikut jantina, bermain dengan rakan di luar, wujud perkembangan moral, wujud teori kendiri, mula bermain dalam kumpulan. Seterusnya, pada peringkat sekolah rendah iaitu pada usia 6 tahun sehingga 12 tahun. Mula menguasai 3M iaitu membaca, mengira dan menulis. Kemahiran permainan dan kemahiran hidup seperti berjual beli, menilai diri sendiri dan orang lain dan suka berkawan. Dan akhir sekali, awal remaja iaitu pada usia 12 sehingga 18 tahun. Kematangan fizikal berperingkat operasi formal. Mula pandai mengawal emosi, membentuk kumpulan rakan sebaya, tertarik pada jantina lain. Seterusnya, pada peringkat akhir remaja iaitu pada usia 18 sehingga 22 tahun, cuba memperoleh autonomi dari ibu bapa, mula membentuk identiti, mematuhi nilai moral masyarakat, mula memilih kerjaya yang bersesuaian. Seterusnya, awal dewasa iaitu sewaktu berumur 22 sehingga 34 tahun, keintiman dalam pergaulan, berkahwin, mendidik anak atau generasi baru, memantapkan profesen serta wujud gaya tersendiri. Seterusnya, pertengahan dewasa iaitu sewaktu usia 34 sehingga 60 tahun, berkemahiran dalam pekerjaan dan menjadi ketua, memupuk kebahagiaan dalam rumah tangga, mengasihi keluarga dan mengumpul harta serta terlibat dalam kerja amal.
Seterusnya, akhir dewasa 60 sehingga 75 tahun. Bersara, lebih menumpukan masa kepada kerja amal dan ibadat, menjalani hidup hari tua, mensyukuri nikmat dan takdir Tuhan, berfikir tentang kematian juga. Dan pada peringkat akhir iaitu tua, 75 tahun sehinggalah meninggal dunia, menangani masalah kesihatan, mengenang zaman silam dan menanti saat kematian. Teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, pertama, proses pemikiran kita berubah secara menyeluruh selepas lahir sehingga kita mencapai kematangan. Kedua ialah setiap individu akan sentiasa mencuba dan memahami dan mengadaptasi perubahan-perubahan yang berlaku di sekitaran mereka. Faktor yang mempengaruhi proses pemikiran individu ialah pertama, pengalaman sosial. Perkembangan kognitif dipengaruhi oleh pergaulan individu dengan orang-orang persekitaran seperti ibu bapa, adik-beradik, rakan-rakan dan guru. Kedua ialah kematangan biologi, iaitu proses pemikiran yang dipengaruhi oleh genetik. Ketiga ialah interaksi individu dengan persekitaran. Individu yang berinteraksi dengan persekitaran untuk memahami perkara-perkara yang akan berlaku. Kedua, mereka akan meroka, menguji, memati dan menyusun maklumat yang didapati. Yang keempat ialah proses keseimbangan adalah salah satu cara yang digunakan oleh individu untuk mengadaptasi dengan situasi-situasi yang dialami. Teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Pertama, peringkat senior motor, iaitu 0 hingga 2 tahun. Perkembangan kognitif di mana bayi menggunakan deria dan pergerakan fizikal untuk mempelajari tentang persekitarannya. Sebagai contoh, menggunakan mulut untuk merasa objek, mengkoordinasi mata dan tangan untuk mencapai sesuatu objek. Kedua ialah peringkat praoperasi 2 hingga 7 tahun. Kanak-kanak peringkat ini menunjukkan sikap egosentrik di mana bermaksud mereka melihat dan memahami persekitaran melalui perspektif sendiri. Sebagai contoh, seorang kanak-kanak melihat siri kartun dan beranggap bahawa orang lain juga mempunyai minat yang sama. Ketiga ialah peringkat operasi konkret, iaitu 7 hingga 12 tahun. Kanak-kanak menguasai konsep pengekalan. Terdapat 3 prinsip, iaitu pertama, prinsip identiti. Mereka tahu sekiranya tiada bilangan yang bertambah atau dikurangkan, bilangan objek adalah sama walaupun bentuk berubah. Kedua ialah prinsip ganti rugi. Mereka tahu sesuatu perubahan pada segi akan diganti oleh perubahan dalam satu aspek yang lain. Ketiga ialah prinsip ketebalikan. Pelajar boleh mengulang proses yang berlaku secara mental kepada asas semula. Terakhir ialah peringkat operasi formal, iaitu 12 tahun ke atas. Pemikiran mereka tidak lagi terikat kepada bahan-bahan konkret dan mereka sudah boleh memikirkan idea secara abstrak dan membuat hipotesis walaupun ia bukan hanya realiti. Sebagai contoh, mereka boleh berhipotesis dan memberi idea tentang masalah pencemaran alam sekitar di dunia ataupun yang akan berlaku di Malaysia pada tahun 2030. Teori perkembangan psikoanalitik Sigmund Freud. Teori psikoanalitik yang dikemukakan ini dikatakan sebagai teori biologi tentang personaliti. Menurut teori ini, kanak-kanak perlu mendapatkan kepuasan dan keperluan asas yang cukup sebelum mereka berkembang ke peringkat yang seterusnya. Konsep penting di dalam teori psikoanalitik Freud ini ialah konsep struktur personaliti yang terbahagi kepada ego, ID dan superego. ID ini memang sedia ada daripada kita ketika lahir yang merupakan bahagian personaliti yang tidak sedar berkaitan dengan kepuasan dan keperluan yang dikawal oleh keseronokan dan mengelakkan kesakitan.
ID ini didorong oleh libido iaitu nafsu seks yang merupakan tempat menyimpan desakan asas keinginan manusia. Ego pula bertindak sebagai mengawal keinginan ID agar tidak melanggar nilai dan norma masyarakat. Akhir sekali, superego iaitu kata hati atau penapis mewakili pengawal sosial bagi struktur psikik atau merupakan bahagian personaliti yang bermoral. Superego menghantar maklumat tentang nilai-nilai moral kepada ego yang bertindak untuk mengawal ID. Menurut Sigmund Freud, proses perkembangan kanak-kanak terdiri daripada peringkat yang telah ditentukan oleh beberapa urutan, iaitu peringkat oral, dari lahir sehingga 18 bulan. Kanak-kanak ini bersifat pasif dan amat bergantung dengan orang lain. Mereka memperolehi kepuasan melalui aktiviti menghisap, menelan dan menggigit. Seterusnya, peringkat anal iaitu 2 hingga 4 tahun di mana kanak-kanak bersedia menguasai dan mengawal fungsi biologi, di mana kanak-kanak ini akan memberi lebih perhatian kepada membuang air besar dan air kecil yang memberikan perasaan hormat ke diri. Seterusnya, peringkat falik iaitu 4 hingga 6 tahun di mana kanak-kanak ini mula mendapat keseronokan daripada organ kejantinaan, di mana kanak-kanak lelaki akan lebih tertarik kepada ibu dan kanak-kanak perempuan akan lebih tertarik kepada bapa. Seterusnya, peringkat latensi iaitu 6 hingga 12 tahun di mana kanak-kanak ini akan menumpukan kasih sayang kepada orang lain. Kanak-kanak juga terlibat dengan unsur-unsur pendidikan, bermasyarakat dan mengalami perkembangan superego. Dan akhir sekali, peringkat genital iaitu 12 tahun ke atas di mana remaja mula menaruh minat terhadap rakan sebaya yang berlainan jantina akibat daripada libido yang terdapat di dalam diri seseorang yang akan mendorongnya untuk menaruh minat terhadap individu yang bukan keluarganya sendiri. Teori perkembangan psikososial Erik Erikson. Menurut Erik Erikson, bayi ini dilahirkan dengan beberapa kebolehan asas dan tabiat yang jelas. Selain itu, bayi melalui perubahan dramatik menuju kedewasaan dan semasa meningkat tua. Menurut Erik Erikson lagi, setiap manusia melalui 8 peringkat perkembangan yang beliau namakan peringkat psikososial. 8 peringkat psikososial Erik Erikson ini terdiri daripada percaya lawan tidak percaya, autonomi melawan kesangsian, inisiatif lawan rasa bersalah, kerajinan lawan rasa rendah diri, identiti lawan kekeliruan identiti, kerapatan lawan pengasingan, pewarisan lawan pemusatan kendiri dan akhir sekali kesepaduan lawan putus asa. Dengan teori psikososialnya yang menegaskan pengaruh sosial dan budaya atas pembentukan personaliti seseorang, 8 peringkat telah dikenal pasti oleh beliau di dalam perkembangan manusia iaitu peringkat percaya lawan tidak percaya dari lahir sehingga 18 bulan. Peringkat perkembangan ini adalah sangat penting kerana ianya mempengaruhi perkembangan bayi melalui pengalaman-pengalamannya. Bayi mula belajar untuk mempercayai atau tidak mempercayai orang lain. Kepercayaan akan memudahkan individu menghadapi masalah dan kecurigaan akan melemahkan keupayaan seseorang untuk mengatasi masalah. Seterusnya, peringkat autonomi lawan kesangsian dari 18 bulan hingga 3 tahun. Pada peringkat ini, bayi akan membina keyakinan diri dan autonomi apabila beliau merasa bebas untuk melakukan sesuatu. Jika terlalu banyak halangan atau bantuan yang diberikan, kanak-kanak akan merasa curiga, terhina dan kurang keyakinan di dalam diri. Seterusnya, peringkat inisiatif lawan bersalah 3 hingga 6 tahun. Kanak-kanak mula membentuk satu cara berdikari dan ingin meneroka serta mencuba sesuatu yang baru dan mencabar. Inisiatif merupakan trait yang akan membantu individu itu sepanjang hayatnya. Melalui galakan, kanak-kanak akan menyedari potensi mereka. Sebaliknya, jika tidak diberi inisiatif dan terdapat halangan, akan mengakibatkan kanak-kanak sering rasa bersalah. Seterusnya, peringkat kerajinan lawan kerendahan diri dari umur 6 hingga 12 tahun. Pada peringkat ini, kanak-kanak mula memasuki alam sekolah. Kebolehan berbahasa telah meningkat, mula mencapai operasi konkret, memahami konsep ruang, kelajuan, masa dan sebab sesuatu kejadian berlaku. Kanak-kanak lebih peka kepada ganjaran yang mengakibatkan mereka akan menjadi lebih tekun dan berminat dalam pelajaran. Sementara itu, mereka akan merasa kecewa dan perasaan rendah diri akan terbentuk sekiranya keinginan mereka dihalangi.
Seterusnya disambung pula dengan peringkat kelima iaitu peringkat identiti lawan kekeliruan identiti di dalam lingkungan 12 hingga 18 tahun. Ini merupakan peringkat remaja di mana mereka cuba mewujudkan identiti dan persepsi sendiri terhadap dunia mereka. Mereka cuba mendapatkan kestabilan diri di dalam masyarakat. Sekiranya gagal, mereka akan meragui peranan mereka di dalam masyarakat. Seterusnya, peringkat kerapatan lawan pengasingan di dalam lingkungan 18 hingga 35 tahun. Individu akan melalui peringkat awal dewasa yang memerlukan perhubungan yang akrab dengan individu lain. Halangan akan menyebabkan pengasingan diri. Seterusnya, peringkat pewarisan lawan pemusatan kendiri di dalam lingkungan 35 hingga 60 tahun. Pada peringkat ini, individu telah boleh dipertanggungjawabkan, boleh diwariskan untuk melakukan kerja-kerja yang baik. Bagi mereka yang gagal menjalankan tanggungjawab, akan menjadi individu yang mementingkan diri sendiri dan akan merasa kecewa dengan hidupnya. Dan akhir sekali peringkat kerapan iaitu peringkat kesepaduan lawan putus asa dari umur 60 tahun hinggalah akhir hayat. Jika individu itu berpuas hati tentang kehidupan yang dilaluinya, akan mencapai rasa kesepaduan. Sebaliknya, jika beliau menyesal tentang peluang yang terlepas pada masa lalu, beliau akan merasa putus asa. Kepentingan seorang guru mempelajari dan memahami proses perkembangan manusia ataupun kanak-kanak. Yang pertama, guru lebih memahami perkembangan konsep yang dicapai oleh kanak-kanak dalam pelbagai umur. Yang kedua, guru menyediakan pelajaran yang bermula daripada senang kepada susah, umum kepada khusus dan konkret kepada abstrak. Kepentingan yang ketiga pula, guru dapat memotivasikan dan membimbing pelajar untuk mengaplikasikan kandungan pembelajaran hasil daripada pemahaman konsep yang telah dipelajari. Seterusnya, guru dapat menyediakan isi pelajaran dan objektif yang sesuai dengan keupayaan mental, jasmani dan emosi pelajar. Ianya juga penting supaya guru dapat menyediakan sumber pengajaran dan pembelajaran yang dapat menarik minat pelajar, di samping menjadikan suasana pembelajaran lebih seronok. Kepentingan yang terakhir ialah mudah untuk guru mencipta teknik mengajar kepada semua pelajar dalam pelbagai peringkat perkembangan. Baiklah, seterusnya ialah implikasi perkembangan teori dalam pengajaran dan pembelajaran. Terbahagi kepada dua aspek, iaitu implikasi terhadap teori perkembangan fizikal kanak-kanak. Kedua ialah implikasi terhadap teori perkembangan kognitif kanak-kanak. Seterusnya ialah implikasi perkembangan fizikal kanak-kanak terhadap proses PDP. Pada peringkat usia 2 sehingga 6 tahun, guru-guru dinasihatkan agar membantu kanak-kanak setakat yang perlu. Kanak-kanak akan aktif pada peringkat ini, maka guru harus menyediakan aktiviti bermain seperti permainan bola sepak dan berlari serta mengambil kira dari segi perkembangan otot, khususnya otot-otot kecil yang belum sempurna. Pada peringkat usia 7 sehingga 12 tahun pula, guru hendaklah mengajar kanak-kanak bermain alat muzik seperti piano, biola dan lain-lain. Seterusnya, kanak-kanak lelaki lebih cenderung ke arah permainan lasak seperti permainan di padang. Aktiviti senaman dan pemakanan yang sesuai perlu diterapkan agar saiz, berat badan dan rakan sebaya tidak akan menimbulkan sebarang masalah sosial. Implikasi perkembangan kognitif kanak-kanak terhadap proses PDP pada umur 2 hingga 6 tahun. Pertama, mengajar kanak-kanak menggunakan alat bahan bantu mengajar yang konkret. Sebagai contoh, menggunakan bahan maujud seperti batu dan guli untuk mengajar kemahiran menambah dan menolak. Kedua ialah arahan yang diberi oleh guru haruslah pendek disertakan dengan contoh. Sebagai contoh, memberi arahan menjalankan sesuatu aktiviti dengan menggunakan ayat yang mudah dan jelas. Kedua ialah pada umur 7 hingga 12 tahun. Yang pertama, kanak-kanak harus diajar dengan menggunakan bahan yang konkret terutama untuk kemahiran baru. Sebagai contoh, model-model di 3 dimensi iaitu 3D seperti haiwan dan tumbuhan. Haiwan dan tumbuhan boleh
membantu kanak-kanak mengingatkan dengan pengetahuan sedia ada mereka. Kedua ialah kanak-kanak harus diberi peluang untuk memanipulasi dan menguji objek-objek yang diajar. Sebagai contoh, sesuatu eksperimen dijalankan dalam bentuk sains seperti mengulang kaji keperluan cahaya matahari untuk proses fotosintesis tumbuhan. Implikasi perkembangan terhadap proses pengajaran dan pembelajaran guru dalam bilik darjah. Menurut Khaled, iaitu pada tahun 1998, bidang psikologi adalah ilmu yang memahami mereka sendiri, membantu individu memperbaiki diri sendiri supaya dapat mencari matlamat atau cita-cita mereka dalam kehidupan seharian. Pertama ialah menyediakan isi pengajaran yang sejajar dengan keupayaan mental murid-murid. Kedua, pengajar dan pembelajaran hendaklah yang bermakna dan menyeronokkan. Ketiga ialah menyusun dan mempertingkatkan isi pelajaran agar mudah dipahami oleh murid. Keempat ialah persediaan sumber pengajaran dan pembelajaran yang menarik minat perhatian murid. Kelima ialah menyediakan pelajaran yang bermula daripada yang senang kepada yang susah, daripada yang konkret kepada abstrak dan daripada umum kepada khusus.